Lebih dulu saya nak ucapkan salam sejahtera kepada pengelecturer kita iaitu Madam Faridah. Okey, untuk video kali ini adalah video presentation iaitu video ataupun video pembentangan untuk khusus GKA 2043 Research Method. Okey, untuk topik pembentangan saya ialah mengaplikasikan motif tradisional Iban iaitu motif puak kumbuk dalam pembuatan perabot. So semua skop presentation saya berkenaan dengan mengaplikasikan motif tradisional Iban dan puak kumbuk. Okey. Okay, untuk pembentangan saya ini saya sertakan dengan slide untuk memudahkan dan pemahaman. Okay, ini merupakan tajuk kajian saya iaitu mengaplikasikan motif tradisional Iban iaitu motif puak kumbuk dalam pembuatan perabot. Ini merupakan penalan dalam latar belakang saya. Motif tradisional yang dimiliki oleh kaum Iban sangat penting dengan penuh dengan nilai seni, adat dan makna tersirat. Seperti kedia maklum, masyarakat Iban mempunyai pelbagai gaya kehidupan yang pelik, boleh dikatakan pelik. So, begitu juga dengan puak kumbuk yang mempunyai makna yang tersirat yang sangat dalam. Kedua ialah puak kumbuk adalah sejenis kain tenunan yang ditenun oleh wanita Dayak yang masih dianggap suci pada masa dulu. Pada masa dulu, puak kumbuk tidak boleh ditenun oleh wanita-wanita yang tidak dianggap suci kerana ianya bakal mempengaruhi nilai dan makna ukiran tersebut ataupun tenunan tersebut. Ia digunakan dalam pelbagai upacara seperti miring, terutamanya kahwin dan peristiwa penting seperti peristiwa keramaian. Puak kumbuk selalunya diletakkan mestilah ada sebagai simbolik. Okay, untuk slide seterusnya adalah penyataan masalah. Penyataan masalah pertama ialah kepesatan kemajuan dunia yang semakin moden dan robotik pada masa ini telah meningkatkan lagi produktiviti manusia, terutamanya dalam bidang pembinaan perabot. Dengan itu juga, desainer akan cenderung memilih desain yang moden berbanding tradisional. Ketiga ialah menurut Zulkifli Hanafi 2008, golongan muda atau generasi baharu sekarang tidak arif atau tidak tertarik untuk mempraktikkan seni ukiran kayu. Ini bermakna ukiran-ukiran kayu tradisional Malaysia seperti puak kumbuk ini perlulah diterapkan dalam setiap diri golongan remaja terutamanya, kerana ini adalah tradisi kita. Keempat ialah usaha untuk menunjukkan keindahan ukiran kayu dalam rancangan jika bentuk seni bina bagi menarik perhatian generasi muda tidak diutamakan. Ini juga masalahnya kerana generasi muda tidak diberi keutamaan untuk mengetahui asas tentang benda-benda seperti ini. Ketiga ialah objektif kajian. Pertama, mengkaji potensi motif ukiran puak kumbuk untuk diaplikasikan dalam ukiran perabot. Ini dalam objektif saya. Kedua ialah mengenal pasti motif puak kumbuk yang sesuai mengikut jenis perabot. Setiap perabot mempunyai ukiran yang berlainan. Ini kerana ia mempengaruhi tempat dan sensitiviti sesuatu tempat tersebut. Menilai keberkesanan ukiran puak kumbuk untuk perabot seperti meja dan kerusi. Ini adalah keutamaannya adalah perabot meja dan kerusi. Keempat adalah skop kajian. Kajian ini dilakukan ialah mengenai ukiran pada perabot seperti kerusi dan meja yang mengaplikasikan ukiran puak kumbuk digunakan sebagai ukiran utama. Kajian ini diutamakan kepada kerusi-kerusi ataupun meja-meja yang mempunyai ukiran tradisional seperti ukiran puak kumbuk ini. Kedua ialah benda yang dititik beratkan ialah seperti ukiran yang sempurna pada ukiran tersebut, kombinasi ukiran puak kumbuk dengan perabot semestinya keunikan dan nilai komersial yang ada pada perabot tersebut, dan selepas ianya diterapkan ukiran tersebut. Kajian ini dilakukan berdasarkan kehendak dan trend terkini pengguna dan pada masa kini.
inovasi dan gaya yang ukiran sempurna dan kemas. Tren-tren terkini janganlah diterapkan kerana ianya mempengaruhi kerelevanan perabot yang bermotifkan puak kumbuk ini untuk berkembang pada masa sekarang. 5 adalah kepentingan kajian ini. Secara rasionalnya, kajian ini mementingkan untuk menerapkan ukiran puak kumbuk sebagai alternatif untuk pembuatan dan kepelbagaian perabot yang bercirikan tradisional dan moden. Ini disertakan dengan alasan. Pertama ialah ia dapat mengekalkan budaya dan seni ukiran puak kumbuk masyarakat Iban. Kedua, dapat dipromosikan melalui industri perabot ke peringkat internasional. Ini harapannya. Ketiga, pentingnya ini adalah ketiga, dengan usaha ini juga ukiran puak kumbuk diharap dapat diiktiraf sebagai jenama lokal yang popular dan trending, dan diharap setanding dengan jenama-jenama lokal ukiran Melayu yang sedia ada. Keenam ialah limitasi kajian. Limitasi kajian ini tertumpu pada dalam menghasilkan ukiran yang sempurna pada kayu. Waktu yang terhad juga mempengaruhi kualiti hasil ujian ukiran kayu. Apabila data yang didapati tidak tepat, maka ukirannya tidak tepat. Kecepatan ukiran tersebut bergantung kepada data yang dikumpul. Bermakna data yang dikumpul bergantung kepada waktu kajian dijalankan. Waktu kajian dijalankan dipengaruhi oleh kesempurnaan sesuatu produk perabot tersebut untuk dikaji. Persoalan kajian sini adalah, adakah dengan pemilihan motif ukiran pada puak kumbuk ini dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keunikan ada pada ukiran puak kumbuk. Selain itu, membuka lebih pilihan kepada mereka perabot untuk memperbagaikan ciri khas pada sesebuah perabot seperti ciri khas ukiran puak kumbuk. Okey, untuk slide ini adalah bab 2 tentang kajian lepas. Kajian lepas ini saya bahagikan kepada 4 komponen penting. 2.1 adalah pertama, sejarah seni ukiran kayu di Malaysia. Dalam kajian lepas ini saya mengkaji sejarah-sejarah yang telah dikaji seni ukiran kayu di Malaysia. Kedua adalah potensi ukiran kayu di Malaysia. Adakah ukiran kayu di Malaysia mempunyai potensi yang tinggi? Dan saya kaji berdasarkan projek-projek ataupun perabot yang sedia ada. Kedua adalah motif puak kumbuk. Antara motif yang sesuai diaplikasikan dalam ukiran perabot tersebut. Di sini saya telah menampilkan beberapa jenis ukiran yang sangat popular dalam pembuatan perabot di Malaysia. Terakhir sekali adalah teknik ukiran kayu. Teknik ukiran kayu ini adalah berdasarkan teknik-teknik ukiran yang selalu digunakan oleh mereka perabot. Antara teknik gorisan, teknik ukiran dan sebagainya. Okey. Ini adalah untuk metodologi ataupun teknik pengumpulan data saya. Yang kali ini adalah metodologi ataupun teknik pengumpulan data saya. Pertama, saya membuat survei. Untuk survei ini saya berjaya mendapatkan sekurangnya 32 responden untuk menjawab semua soalan yang saya ajukan. Responden ditanya mengenai pengetahuan mereka tentang ukiran perabot dan penerimaan mereka terhadap ukiran puak kumbuk. Responden juga ditanya soalan mengenai pendapat mereka untuk meningkatkan dan memperkuatkan lagi kerelevanan perabot dengan ukiran ini. Data yang telah dikumpul oleh pengkaji diteliti menggunakan Excel untuk statistik tinjauan yang lebih jelas dalam bentuk jadual. Ini merupakan kedua adalah teknik borang soal selidik. Dalam penyelidikan ini, segala soalan dan jawapan pilihan diajukan menggunakan
dalam bentuk borang soal selidik. Borang soal selidik akan diedarkan kepada responden secara atas talian disebabkan pandemik COVID-19. Soal selidik dibagi kepada beberapa bahagian iaitu demografi, seperti jantina, umur, pekerjaan dan kaum. Bahagian kedua pula mengenai pendapat responden tentang puak kumbuk dan ukiran. Ini merupakan catatan pai saya di mana majoriti responden saya kaum lelaki iaitu 71% dan selebihnya 29% adalah kaum wanita.